Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan simple tutorial berkaitan Google Meet dan fungsi-fungsi terbaru yang ada dalam Google Meet. Okey, jom kita mula. Okey. Mula-mula sekali, cikgu boleh pergi kepada bahagian yang titik-titik 9 titik ni, 9 dot ni. Okay, kita klik di sini. Ini adalah untuk kita set up kalender untuk kelas kita lah, kan? Supaya nanti senang kita nak share link terus kepada murid-murid. Okay, so kita pergi kepada kalender. Kita klik. Okay, pastikan cikgu-cikgu login tu menggunakan ID Delima lah. So kita klik dekat bahagian atas ni untuk kita tukar kepada ID Delima. Pasal ni adalah ID personal saya. So saya akan pilih ID Delima. Sebab apa kena pakai ID Delima? Sebab banyak fungsi-fungsi terbaru ni yang dapat keistimewaan untuk ID Delima. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah setup kalender untuk akaun Delima. So, benda pertama yang cikgu perlu buat adalah pergi kepada create. So, kita klik create. So, kita boleh namakan kelas kita tu, contoh kalau kelas perniagaan ke 5 brigadier, kan? Contoh yang ni saya nak letak kelas tutorial Meet, kan? Okey, dekat bahagian sini adalah untuk kita set up time kelas kita tu bila lah. Contoh yang ni saya nak buat untuk hari ni lah. Okay, 10.30, okay, sampai 11.30. So, kita boleh add guest ke. Yang ni kalau cikgu ni lah, tapi tak perlu, kita just share link saja. So, kita add Google Meet video conference ni. Okay, so dia akan secara automatik dekat sini cikgu boleh nampak. Dia dah ada link untuk Google Meet. Okay, so ni boleh letak lah add location. Mana-mana location nak buat lah, kan. Tak perlulah letak location lah. Okey, seterusnya ni kita boleh letak description apa-apa lah yang berkaitan dengan kelas kita tu kalau cikgu nak tambah lah, kan. Okey, so dekat bahagian sini kita boleh klik sebab kita login menggunakan akaun Delima. So secara automatik semua kelas dalam Google Classroom kita tu dia akan link kat sini lah. Kita boleh pilih kita nak buat kelas yang melibatkan kelas mana. Okey, tapi yang ni sebab saya nak buat untuk tutorial, so saya akan ambil bengkel online. Okey, so kita boleh setting untuk notification dapat kepada kita ni berapa minit sebelum. Okey, so kita boleh setting lah untuk kita prepare lah. Kok terlupa kelas banyak, kan. Okey, so kita save. Okey, so daripada sini juga cikgu boleh terus klik dan pergi kepada Google Meet. Okey, saya akan tunjuk contoh dia. Okey, klik di sini dan kita klik join with Google Meet ni. Okey, ataupun cikgu nak copy link ni, nak send kepada murid-murid, cikgu pergi kepada yang ni, copy ni, di bahagian sebelah sini. Okey, klik di sini adalah untuk copy. Copy dan kita boleh send lah kepada murid-murid kita. Okey, so sekarang saya nak terus start Google Meet. So join with Google Meet. So dia akan terus bawa kita ke Google Meet dan memang menggunakan akaun Delima kita lah, kan, kat sini. Okey, so yang ni kamera sebab saya tutup kamera lah, kan. Tak apa, kita buka saja bagi nampak yang OBS ni. Okey, mic tutup. So kat sini kalau cikgu setting tadi, kan, macam saya setting kelas tutorial Meet, so dia akan naik nama kat sini lah, kelas tutorial Meet. Okey, seterusnya kita boleh join now. Okey, so saya balik kepada kalender tadi. So selain daripada kita boleh terus join tu, cikgu boleh setting juga dekat sini. Okey, contoh tengok macam ni, cikgu pergi kepada edit ni. Okey, kita pergi kepada ni simbol setting ni. So kita boleh setting kat sini. Okey, dekat sini ada untuk host control, kalau cikgu nampak. So kat sini dia dah nyatakan lah bila kita tick. So
bila dia akan jadi macam quick access lah kan. Tapi bila kita antik, maksudnya sesiapa yang nak masuk tu kita kena approve dahulu. Dekat sini cuma host sahaja boleh, maksudnya kita kena masuk dahulu. Tapi macam kalau contoh cikgu nak buat kelas untuk murid-murid, kebiasaannya untuk sekolah saya akan tick lah. Pasal saya kemungkinan terlewat masuk, so murid boleh masuk dahulu bersedia dalam kelas. Tapi seandainya cikgu tak mau ada penonton ataupun murid-murid yang bukan berkenaan masuk ke dalam kelas, so kita antik dia. So cikgu sahaja yang boleh approve dia. So macam ni lah, dia akan only people invite by the host can join without asking. Ini kalau kita tick quick access lah. Okay, tapi kalau macam kita antik, dia akan bagi tahu lah when turn off tu apa yang akan berlaku. So everyone else must ask to join. Dan murid-murid yang masuk, dia tak boleh join sebagai anonymous. So only host can dial out of a meeting. Maksudnya kita saja yang boleh create tu sajalah. Dan di sini juga ada button untuk breakout room. Yang ni yang terbaru lah. Kita boleh set up siap-siap berapa room yang kita nak buat dalam Google Meet kita tu. Dan ataupun kita nak invite terus murid dalam ni. Tapi yang lagi mudah bila kita dah masuk dalam Meet lah. Dan bila dah ada murid, baru kita buat breakout room ni. Okay, so kalau kita tick ni, maksudnya, okay, contoh saya tick lah, save. So cuma yang saya akan approve sahaja yang akan boleh masuk. Sama jugalah kalau macam yang lain pun, kalau masuk menggunakan selain pada ID Delima. Tapi kita nak, kalau yang sebelum ni, kalau kita tick yang menggunakan ID Delima, dia akan terus boleh masuk. Tapi kalau kita antik tadi, yang menggunakan ID Delima pun, dia nak masuk tu pun kita boleh approve. Tapi ikut kesesuaian lah. Kalau kita nak senang, kita terus buat auto admit lah kan. Okay. So yang ni yang request lah, ada daripada sahabat guru kita. Dia nak supaya dia yang approve, supaya murid-murid tak boleh masuk terus macam tu. Sebab dia nak mengelakkan ada penghuni yang join tu bukan yang sepatutnya. Okay, so sebab tu saya maklumkan lah. Okay, so kita dah ada ni. So kalau cikgu tengok dalam Google Meet ni, okay, contoh lah, saya akan tunjuk yang setting dahulu. Okay, di bahagian setting ni, kita pergi kepada setting. So cikgu boleh setting lah untuk audio cikgu nak menggunakan mikrofon mana. Tapi kalau terus menggunakan mikrofon daripada laptop, so cikgu tak perlu nak setting lah. Kecuali cikgu menggunakan external mikrofon macam yang saya pakai ni, so cikgu boleh setting. Dan dekat video ni adalah untuk kita setting kamera. So macam di sini kita boleh setting lah. Contoh saya ambil yang kamera Lenovo. So dia akan nampak paparannya kamera laptop saya lah. Dia bukan kamera yang saya pakai untuk OBS. Okay, so dekat host control ni, okay, cikgu pergi kat setting host control ni. Cikgu boleh setting juga dekat sini untuk bagi, okay, contoh murid-murid boleh share screen ke, ataupun boleh, kita tak mahu ada gangguan untuk chat ke, tapi kebiasaan kita buka lah supaya mudah untuk murid bertanyakan soalan. Dan semua ni kita boleh tengok lah dekat bahagian setting. Okay, so di sini adalah button untuk kita mute mic. Yang seterusnya ni adalah untuk kita off kita punya kamera. Okay, cikgu, yang ni adalah untuk subtitle. Okay, cikgu boleh tengok lah kalau kita klik subtitle ni, bila kita cakap, so dia akan keluar subtitle kat situ. Ini adalah simbol untuk angkat tangan. Ini adalah simbol untuk kita klik supaya kita boleh share screen. Share screen ada banyak, cikgu. So dia ada 3 jenis share screen. Okay, yang atas kali ni, yang atas ni maksudnya cikgu nak share entire screen. Maksudnya semua yang akan cikgu ada dekat screen tu, dia akan keluar dekat paparan yang present ni. Okay, seterusnya kalau window ni, contoh cikgu nak buat untuk nak present PowerPoint. So cikgu boleh ambil a window. Seandainya cikgu tak nak menggunakan fungsi screen yang lain. Macam saya, selalu saya akan ambil entire screen. Sebabkan saya menggunakan 2 screen, so saya akan jadikan satu lagi screen tu supaya senang saya nak share entire screen. Sebab saya menggunakan yang Zoom ni kan, saya menggunakan Zoom It ni supaya senang saya nak
nanti waktu mengajar saya nak conteng. So senang. Saya nak edit lah. Nak tunjuk kepada murid-murid saya nak zoom ke. So senang. Dan yang seterusnya tab ni. Tab ni saya akan tunjukkan satu. Cikgu senang untuk cikgu nak kita kata cikgu nak play video lah kan. Okay. Kita nak play video tu mudah kalau kita pakai tab. Okay. Saya ambil video yang dah ada. Okay, so contoh cikgu kan, kita dah buka ni. So kita boleh cari mana video. Okay, contohlah saya ambil satu yang video bendera berkibar ni. Kita drag saja cikgu pergi dekat sebelah ni, and dia akan naik yang copy tu, kita klik lah. So secara automatik dia akan jadi a tab lah. Okay, menarik kan. So yang tu lah. So kalau cikgu ada video yang perlu cikgu share, cikgu drag macam tu saja mudah. Sebab nanti kalau kita share yang lain ni, kebiasaannya selalu akan ada masalah lah. Kalau kita tengok yang share kan, dia kata dia share tak ada keluar music, sebab dia jadi macam tu lah. So kalau cikgu pakai a tab ni, dia adalah best for video and animation. So kita pilih yang ni. So cikgu klik yang tu. So dekat bahagian bawah ni kita akan ada share audio. Okay, kita akan ada share audio. So dekat share audio ni, okay, untuk share audio kita tick supaya kita boleh share audio. So tadi kita dah ni, so ambil yang bendera berkibar ni. Sebab yang kita tengok nama dia kat sebelah ni lah kan, adalah bendera berkibar. So kita klik bendera berkibar ni, kita klik share. So dia akan share lah screen sekali dengan music. So kita boleh klik play untuk ni. So dia akan berkibar lah. Okay, so macam tu contoh dia cikgu. So stop screen. Seterusnya saya akan terangkan kepada cikgu-cikgu untuk fungsi yang terbaru yang ada dalam Google Meet, iaitu kita ada penambahan untuk breakout room, post dan Q&A. Okay, so saya akan tunjukkan untuk breakout room dahulu. Okay, untuk breakout room ni, okay, kita klik dekat breakout room. So nanti bila semua murid cikgu-cikgu dah masuk dalam breakout room, so cikgu boleh just drag sahaja murid-murid ni ke dalam room mana yang nak dibuat. Okey, tak kisahlah cikgu nak set up berapa banyak room pun. Okey, contoh saya tunjuk. Okey, contoh saya akan drag. Contohlah ni ada murid pertama di sini di room 1, yang ni di room 2. So kita drag macam tu sahaja, simple, senang. Okey. So kita boleh tentukanlah satu room tu kita nak letak berapa orang murid dalam room tersebut. Okey. Kalau murid kita ada ramai, so kita boleh klik juga yang shuffle ni. Tapi sebab yang saya tunjuk ni, saya contoh ni cuma ada 2 saja dalam ni. So cikgu nanti boleh cuba yang shuffle ni, ataupun kita nak clear yang maksudnya nak clearkan, keluarkan semula murid-murid tu daripada room tersebut. Okey, untuk timer kita boleh set up setiap room tu akan tamat dalam berapa minit. Contohlah kita bagi tugasan untuk murid berbincang dalam kumpulan masing-masing. So kita bagi tempoh mereka berbincang dalam 10 minit. So kita boleh set up kat sini 10 minit. So kita klik OK. So nanti timer dia akan berjalan untuk 10 minit. So bila habis 10 minit tu, dia akan habislah. Dia akan terus keluar masuk ke dalam main semula. Okey ya. Contoh. Dia be invite to breakout room tu. Okey ya. Kita test. Okey. So, dekat bahagian atas ni kita akan nampak di sini. Okay, breakout room ni akan ending dalam 10 minit. So, dalam 10 minit dia akan tamat lah. Okay, seterusnya saya keluar semula. Okay, so macam tu. Simple saja untuk cikgu-cikgu set up room. Okey, so seterusnya saya akan tunjuk untuk post.
Untuk poll ni selalunya kita akan buat cancel. Okey, seterusnya untuk polls ni kita selalunya kita akan set up untuk kita tanya pertanyaan kepada calon dan calon boleh terus jawab pada waktu tersebut, macam kita minta vote lah. Okey, contoh kan, kita ni kita klik yang poll tu, kita tanya, adakah anda bersetuju dengan dot lah kan. So kat sini kita boleh letak ya, tidak. So save dan kita lah. So kat sini nanti setiap murid kita dia yang menggunakan poll tu, nanti dia akan, kita dapat tengok lah vote berapa. Okay, contoh kalau kita ada 30 orang murid, kita dapat tengok berapa murid yang vote untuk ya dan berapa murid yang vote untuk tidak. Simple macam tu saja cikgu. Okey, dan kalau macam ni kita tick ni adalah untuk kita show everyone the result lah. Maksudnya semua orang boleh tengok result tersebut. Okey. So kalau kita nak start yang tu tadi, kita terus start, ataupun kita nak tamatkan, kita end the poll. Dan kita boleh create a poll yang lain. Sama juga step dia. Okey, itu sahaja untuk fungsi terbaru. Yang Q&A ni, soalan-soalan yang ditanya tu kita turn on ni. So setiap soalan tu dia akan naik ikut turutan lah. Kalau kita turn on question ni. So kalau ni ada tanya soalan, so dekat paparan tu dia akan naik nama murid yang tanya tu, dan okey, yang ni faham. Okey, so kita boleh tick right, dan semua murid lain pun dia boleh nampak lah. So nanti cikgu boleh cuba. Okey, saya rasa sampai sini saja untuk Google Meet. Jika ada penambahan untuk Google Meet, saya akan masukkan dalam video yang lain. Okey, video kali ni agak panjang, so nanti cikgu boleh tonton lah. Okey, kalau kita tengok semula sebelum kita ending. Okey, yang ni kita nampak dah ada 7 minit lagi untuk room session tu. So dia akan tetap berjalan. Okey, sekian, terima kasih.